Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hello semua, kembali dalam channel Pantry Gelap, bukan kongsi gelap. Okey. Hari ni kita bersama dalam segmen Koyak Podcast. Okey, dalam episod 011. Okey, sebelum apa-apa aku nak bagi tahu kat korang, kepada siapa yang dah subscribe channel kita orang, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang dah like, kepada yang dah share. Korang semua memang terbaik. Okey, terbaik sangat. Okey, pertama sekali aku nak ucapkan tahniah kepada Ras Adiba Razi kerana dia telah dilantik sebagai senator dalam Dewan Negara untuk mewakili OKU. Tahniah. Okey, tahniah. Okey, kita nak cakap panjang. Kita memperkenalkan member-member kita yang akan membincangkan tajuk pada hari ini. Okey, kita perkenalkan kita punya member pertama, saudara Kai Lori. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Kai? Macam mana raya, okey tak? Okey, terbaik. PKP dia. Baik. Biasalah tu. Bilah pasal. Okey. Kita teruskan dengan kita punya member kedua. Okey, member kedua ni bukan calang-calang. Dia lembut tapi dia tak lembut sangat lah. Dia sebab ada something tempat dia lembut. Kita persilakan Pak An Pehe. Thank you Dennis, thank you. Ya, baik. Macam betul lah. Okey, dia selama ni dia jadi host tapi kali ni dia bagi kat orang pula. Okey, tak apa. Terima kasih ya Pak An. Okey, kita teruskan ke member kita yang terakhir. Okey, ini pun bukan biasa-biasa juga. Biasa kita jumpa dia dekat hutan benda ni banyak. Okey, kita persilakan Lokman Bulu. Ya, hello. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya. Macam mana Man? Raya okey tak? Alhamdulillah masih dapat beraya. Cuma itulah tak ada keluar rumah, orang pun tak ada datang, jadi agak sunyi lah kan. Sembahyang raya buat tak hari pertama? Sembahyang raya. Dia selepas sembahyang subuh kan? Yalah, betul lah tu. Betul tu. Tapi bukan subuh time tu lah. Dah. Okey, baik. Belum. Okey. Okey, right. Kita dah perkenalkan member kita dah kenal. Okey, sekarang ni aku nak bercakap. Hari ni kita akan membincangkan tajuk pasal family yang overprotective terhadap anak-anak mereka yang OKU lah, terutamanya OKU blind seperti kami ni. Right, okey. Sebelum apa-apa aku nak cerita ni berdasarkan aku punya diri sendirilah. Okey. Sebenarnya family aku pun antara salah satu yang overprotective, tapi bukan aku nak salahkan mereka sebab dia orang pun first time dapat kes macam ni kan. Macam aku ni yang tiba-tiba blind, sebelum ni lahir okey, tiba-tiba jadi macam ni kan. Jadi tak salahkan dia orang. Okey. Apa-apa aku nak cerita pasal diri aku sendiri. Sebenarnya aku sangat dijagalah oleh mereka sebab aku dah jadi macam ni kan. Masa aku sekolah, even lepas aku sekolah pun masih juga kan. Tapi kalau kita tahu dekat luar-luar sana, kalau yang normal dia memang orang kata okey lah pasal benda ni, tak ada masalah. Boleh ambil lesen motor, boleh keluar sendiri, boleh berdikari, memang tak ada masalah sebab dia orang okey kan. Melainkan macam spesies kita ni jadi dia macam overprotective ataupun terlebih jagalah. Okey. Aku nak cerita ni, dia sebenarnya aku pun sebenarnya mula-mula memang susah gila nak dapat pelepasan daripada family aku untuk apa-apa, untuk keluar dengan member ke, untuk keluar pergi cari kerja ke. Even aku dah habis PM masa tu, memang diorang still control aku kan. Tapi itu bukanlah halangan untuk aku terus duduk kat rumah sampai bila-bila kan. Apa yang aku buat, aku cuba yakinkan diorang, aku tunjukkan
kepada dia orang, kepada orang-orang buta kat luar sana yang dia orang pun boleh berjaya walaupun dia orang tak nampak. Jadi lama kelamaan dia orang family aku, maksudnya dia yakin dengan aku sampai sekarang lah. Sekarang maksudnya okey lah, walaupun still protect sebab kita masih lagi macam ni kan, sebab tak berubah. Kenapa? Ya? Kenapa dia orang overprotective terhadap kau? Sebab kau nakal kot aku rasa. Aku nakal. Nakal entahlah, mungkin lah kot. Kita teruskan ke member kita yang pertama. Saudara Kai Lori. Kai, apa macam Kai? Kau ada apa-apa pengalaman ke tak pun orang lain ke? Pasal overprotective ni, untuk aku Alhamdulillah family aku okey. Macam walaupun aku adult blind, dia orang cuba nak adapt lah dengan blind ni macam mana, dan dia cuba nak lepaskan aku supaya aku explore dunia ni macam mana, dunia orang blind apa semua. Dia berani lah biarkan aku pergi ke KL tu belajar, hantar aku waktu first time je. Lepas tu pandai lah aku hidup sendiri, balik ke apa macam mana aku nak balik. Dekat mana dia hantar kau? Lama-lama Kat mana dia hantar kau? waktu yang dia hantar aku dekat MAB dulu lah first time. Oh, maybe aku sekali ingatkan je. bengkel. Tak. Dia hantar aku dekat MAB first time je. Tapi lepas tu aku hidup sendiri lah. Aku balik sendiri naik komputer. Aku belajar semua sendiri. Dan pasal overprotective ni, aku tak cerita pasal aku. Aku nak cerita pasal salah seorang member aku lah. Aku pernah jumpa kat MAB tu. Tapi macam mana cakap, yang family dia overprotective dia sampaikan nak katakan dia macam tak tahu nak berdikari langsung. Dia tak tahu nak mobility, dia tak boleh nak bergerak ke sana ke mari, ke sana ke sini, dia tak boleh seorang. Dia nak bergerak ke apa-apa hal, dia kena apa, ada orang lain yang bawa dia. Sedangkan saya sampaikan tahap tu duit pun dia tak kenal. Dia apa ke? Dia totally blind ke macam mana? Ya betul, dia totally blind. Katakan memang dia totally blind. Pasal pembelajaran tu pun tak pasti, aku tak pasti ada tidak, tapi maybe dia slow learner lah. Tapi if dia slow learner, bila kita ajar dia boleh dapat. Tapi sedangkan family tu overprotective dan terlampau macam takutkan satu benda terjadi kat dia, sampaikan anak dia pergi mana-mana, dia akan hantar orang untuk tengokkan. Sampai hantar anak dia belajar satu tempat dulu, dia sampai hantar sepupu dia ke saudara dia pergi belajar sama-sama dengan anak dia untuk tengokkan dia. Tahap macam tu sekali lah. Tempat yang dia belajar tu adalah tempat pemulihan orang buta ke macam mana? Sebelum tu belum lagi. Dia belajar tempat lain dulu. Oh, okay. Dia belajar tempat lain. Family dia hantar dia belajar tempat lain tu, dan dia hantar sepupu dia untuk tengokkan dia. Kini budak tu belajar macam mana, macam biasa. Dan dalam sama dekat asrama, ada sepupu dia tengokkan dia, jaga dia. Dan jaga ambil makan, jaga makan dia ke, jaga duit dia. Sampai macam tu sekali family dia jaga, overprotective dia. Tak sampai nak bagi dia pegang duit pun, sampaikan umur dia sekarang dah 20 lebih, dia still macam blur-blur nak tahu duit macam mana. Dia nak berdikari tu dia tak reti. Nak iron baju tak reti, nak apa semua tak reti. Itu kan nak katakan efek jangka masa panjang. Bila family terlampau overprotective daripada kecil, dia tak bagi anak tu usik apa-apa pun. Katakan overprotective ni, dia bila jangka masa dia jadi jangka masa panjang, dia akan jadi bahaya untuk budak tu sendiri. Itulah apa yang aku perasan. Macam mana budak tu sendiri, dia boleh urus diri sendiri tak? Still mengharapkan orang lain. Dan dia still duduk dengan family dia. Bila dia pergi belajar, macam tu lah family dia buat. Family dia tak ada kepercayaan untuk dia buat satu benda tu. Benda tu sangat bahaya. Dan budak tu pun dia tak berani nak menunjukkan. Macam mana nak keluar tu tak mampu. Budak tu sendiri dia nak keluar pun, dia pun tak berani. Sebab dia dah terlampau dijaga dengan rapinya. Sampai macam tu sekali Satu kali jadi kat dia. Bila nak keluar pun family tak percaya. Walaupun dia nak cuba, family dia macam sekat lah, tak payahlah buat.
Tapi benda ni sampai bila yang tu katakan Ya, sebagai betul, dia betul. sendiri pun dia kena keluar dari kepompong dia sendiri untuk kenal macam mana dunia ni apa semua. Benda tu akan jadi bahaya, macam dia akan jadi barah untuk diri dia lah kalau dia tak Betul. cepat sedar dan family dia tak sedar. Nak tolong pun susah. Aku Yelah, cakap sebab tempat family dia pun sampai bila boleh hidup lah kita tak tahu kan. So nanti bila diorang tak ada, betul. dia pun kena buat sendiri juga bila dah kahwin ke apa kan. Kahwin memang tu yang menjadikan kena mention kahwin lah. Ya. Okay. Kena macam kahwin lah sebab kawan kita ni dah kahwin. ya, betul. Tapi kalau katakan kahwin pun macam mana dia nak cari dia punya pasangan di sini sedangkan dia tak keluar daripada kepompong dia. Yelah, itulah itulah pasal. macam bahayanya benda-benda tu. Saya Hmm. kata kalau overprotective tu boleh tapi jangan terlampau over. Nak perhati dari jauh. Kita lepaskan dia dan perhati dari jauh lah bagi aku. Itu the most the most important lah bagi aku untuk benda-benda macam ni. Untuk macam satu lagi benda yang aku perhatikan benda ni, dia macam same je dengan orang yang celik. Tak spesifik OKU. Macam mana kau ajar budak-budak kecil baby, macam aku yang di sekarang ni baby, kau ada baby, kena ajar dia sama je macam kau ajar OKU. Teruskan Kau jangan overprotective anak kau. Kau biarkan dia explore dunia dia sendiri. Lama dia akan belajar lah, dia tahu apa yang dia buat. Sama macam OKU yang kita sekarang ni. Kita OKU ni, parents jangan overprotective dan biar dia explore sendiri. Bila dia ada masalah, akan cari kita balik. Dia benda yang sama tapi situasi yang berbeza. Anak kecil dengan OKU yang dah besar. Benda yang sama je sebenarnya benda tu. Okay? Betul. Okay Kai, aku sangat setuju dengan pendapat kau. Okay, memang orang kata betul lah kalau dipikirkan balik. Right, okay, apa pun kita nak teruskan dengan kita punya panel member kita yang kedua. Silap, okay. Kita silakan Pak An Peha. Okay, apa pendapat kau terhadap family yang overprotective? Overprotective bukan overheating Okay, silakan Pak An. Okay, overprotective lah. Aku sebenarnya overprotective ni terms tu mungkin kalau family ataupun parent yang dengar tu maybe diorang terguris jugalah kan nanti dengar. Kalau nak bagi terms ataupun perkataan yang lebih elok adalah terlalu menyayangi. Okay. Sebenarnya adalah better untuk seorang parent tu overprotective terhadap seorang anak daripada diorang tak protect langsung lah. Macam tak ambil kisah langsung, tak ambil point. Kau nak buat apa? Okay, buat lah. Contoh lah kan. Sebab ada je anak family yang buang anak OKU kan. Tapi kalau itulah dalam kita punya konteks topik ni, anak OKU yang overprotective tu, macam aku sendiri pun sama kan. Aku dengan abang aku adalah 2 orang je lelaki yang dalam family. So bila 2 orang lelaki saja dalam family and then dapat penyakit glaukoma dan dah tentulah kecacatan kekal. So mak aku seorang je. Ayah aku dah meninggal dunia. Jadi mak aku tu memang terlalu risaukan lah kami 2 kan. Sebab yang lain semua kakak-kakak aku semua dah kahwin. Tinggal aku dengan abang aku je. So maybe mak aku tak nak kehilangan lah. Aku dengan abang aku takutlah kot jalan-jalan ke terjatuh longkang, luka, dah satu hal. Kalau dah, tapi tu benda biasa kalau kita. Ya, tapi diorang tak memikirkan benda tu. Macam ni kalau jatuh longkang, lepas tu ada paku pula kat situ. Contoh. Yes. Sebab apa? Sebab family seorang ibu bapa parents lah memang kita nak katakan ada sifat terlalu takut ataupun paranoid lah kan, terlalu memikirkan benda yang belum jadi. Okay, sebenarnya kalau kita nak hati tenang tu, kita jangan terlalu fikirkan masa benda yang dah lepas dan terlalu memikirkan benda yang belum datang pun lagi. Kalau macam tu baru kita boleh tenang. So bagi terms aku, memang mak aku memang susah lah waktu dulu. Sebab abang aku pun memang duduk rumah depressed kan. Dan aku pun
waktu tu operation je, mak aku risau lah, mata aku buat operation, nak keluar pergi mana ke apa situ, nak pergi jalan seorang pun mak aku risau. Dan kadang-kadang aku nak pergi kedai vape pun mak aku pun yang duk drop off aku, pergilah beli. Dia hantar pun. Dia hantar. Kalau ada tempat yang parking paling dekat, mak aku akan bagi parking paling dekat sekali. Aku cakap tak apa mak, tak apa, boleh jalan. Tapi aku tumpang mak aku lah, kalau mak aku ada nak pergi pasar raya ke apa, aku pergilah sekali sebab dekat je dengan pasar raya yang dekat sini lah kan. So tu lah apa pengalaman aku lah daripada mak aku yang aku paling sayang sekali. Jadi Pak An, kau punya apa, abang kau totally blind ke ataupun dia boleh nampak macam kau? Abang aku totally blind lah kiranya. Blind. Mak aku memang adalah, dia rasa risaukan abang aku kan, kalau dia nak pergi kerja seorang kan, macam mana dia nak pergi ke sana, macam mana orang lain treat abang aku kan, sebab dia pernah dapat satu pekerjaan tu dekat sebuah hospital kan. Tapi itulah, diorang punya, tak silap aku bahagian HR dia ke something like macam tu lah kan, macam memperlekehkan lah dia punya apa, permohonan tu. Dah dapat dah approve, tapi ada something goes wrong waktu tu, and then tak dapat lah. Macam bukan tak dapat, cuma abang aku rasa macam dienganjingkan dan rasa dihina, dan abang aku tolak lah tawaran itu. Okay. Luqman ada nak berkata apa-apa ke Luqman? Tak apa. Kai nampak lebih. Okay. Silakan Kai. Macam mana Pan, kau yakin dengan family kau untuk kau keluar seorang Man? Benda tu rasanya benda yang sangat berguna untuk OKU lain, untuk nak meyakinkan lah family diorang untuk bagi diorang berdikari sendiri apa semua. Betul lah. Betul, yakinkan Aku ingat yakinkan ni untuk orang kedua ni, tapi Oh ya ke? Okay, tak apa, kita next. Sorry lah. Tak study lah. Tak apa. Okay, apa pun kita boleh teruskan ke member kita yang ketiga ni. Lama dia tunggu ni, aku tengok dia pun dah berbulu dah. Okay, kita teruskan Luqman. Masa Luqman start video tadi dah licin dah, ni dah berbulu balik lah. Itulah tu, nampak tu naik tu. Okay Man, apa pendapat kau kan pasal family yang orang kata yelah overprotective, bukan maksud macam tu lah, mungkin Pak An cakap terlalu menyayangi. Macam tu. Macam mana Man? Menyayangi ni dia pada akulah, semua dia ada kata, aku tak tahu apa istilah dia, tapi kekurangan dan kelebihan lah kan. Setiap apa yang kita buat, dia semua benda lah akan ada kekurangan dan ada kelebihan daripada satu-satu situasi tu kan. Kalau untuk aku sendiri, alhamdulillah family aku tak over, tapi still protective. Cuma dia tak over lah, tak overload. Jadi dia macam aku sendiri, memang baru-baru aku tak nampak lu, memang agak susah lah untuk aku explore dunia luar kan. Sebab macam aku daripada kampung, daripada Terengganu kan, nak berangkat berhijrah ke Perak sana kan untuk pemulihan, rehabilitation. Jadi orang kata satu keputusan yang agak sukar jugalah untuk family aku buat, tapi untuk long term, untuk masa depan kan. Jadi alhamdulillah family aku boleh lepaskan aku, tapi masih still dalam pemantauan lah. Tak adalah lepas-lepasnya. Bahaya tu. Jadi yang hantar kau pergi sana family kau jugalah. Kalau masuk kat Huntara Valley tu selalunya family aku lah. Pernah lah beberapa kali aku naik transport awam, naik kereta api tak ada, daripada Terengganu naik bas. Jadi aku naik bas agak lama jugalah.
Sampai naik ke Matu untuk aku dalam bas tu. Jadi Kau naik bas, kau bukan naik kenderaan lain. tak ada. Sebab okey. kalau kenderaan lain mungkin tak ada tempat duduk. Kalau bas ada tempat duduk. Aduh. Kenderaan lain mungkin untuk muatan barang lah, boleh lah kan. Jadi tapi aku tak masukkan tu, aku masukkan macam kereta ke apa ke. Bukan tak ada Ada juga, tapi kalau untuk public transport, bas lah. Bas. Okey. Tak adalah naik tow truck ke apa benda kan. Lebih untuk naik bas lah. Jadi pada aku untuk family ni yang overprotective ni, sekarang mungkin orang yang diprotect tu akan rasa okey, selamat dan mudahlah untuk buat apa-apa. Itulah kelebihannya. Tapi kekurangan dia long term, bila family dia dah tak ada, masa itulah dia akan terkapai-kapai. Kelemasan. Okey, teruskan Man. Itu lagu Superman. Tapi pada akulah dia macam ada kelebihan dan kekurangan, tapi pada aku lebih banyak kekurangan lah kalau dari segi yang overprotective ni kan. Sebab macam aku sendiri ada juga protective tu, tapi still dalam landasannya. Jadi kadang-kadang tu ada benda yang aku boleh explore. Macam banyak benda yang aku dapat bila dah tak nampak kan. Bayangkanlah daripada Terengganu pergi berlepas ke Perak sana, aku boleh try lepak kedai mamak kan. Bukan sendiri sana, tak ada, sana tak ada kedai mamak, dia ada kedai amoy. Kedai amoy. Kalau kat kampung memang susah lah nak dapat kedai amoy ni. Jadi okey lah, banyak benda yang aku dapat daripada situ. Dari segi pergaulan pula kawan-kawan macam mana kan. Tapi kalau amoy, aku sangsi kat situ, tapi tak apa, teruskan. Aku punya kadang-kadang tu yang aku suka bila diprotect ni, dia boleh lah kadang-kadang tu nak mengada-ngada sikit kan. Sebab masa aku kat Perak tu lama, jarang balik sebab jauh. Bila balik tu sekali, dia punya layanan tu agak lain macam sikit lah. Sebab aku kan anak sulung, jadi banyak konco-konco kat bawah tu, yang tu lah yang akan jadi pelayan aku. Kau ambil kesempatan dalam kesempitan Man. Itulah. Jadi kalau time-time cuti, setakat cuti seminggu tu, boleh katakan macam bos lah aku kat sini. Makan, pinggan, just panggil ni tolong letak dalam sinki. Kadang-kadang tu nak apa-apa sebenarnya benda tu boleh je kita buat sendiri kan. Tapi yelah kadang tu mungkin saja ke nak ngada-ngada kan. Jadi pada pendapat aku, overall untuk yang case overprotective ni lagi banyak kekurangan lah. Dia punya long term kekurangan lah. Jadi mungkin boleh diubah kot, buang sikit perkataan over tu, boleh nak protective kan. Jadi aku rasa tu dulu lah kot. Dah panjang sangat, aku pun tak faham apa benda yang aku detailkan dari tadi. Itulah tu. Okey. Ya, apa pun aku ada setuju juga dengan Lokman punya pendapat. Macam dia cakap ada kelebihan, kekurangan. Tapi macam mana Lokman dia suka tu, dia cakap konon dia suka macam, yelah konon bila kat rumah jadi raja. Tapi aku rasa macam kurang sebab aku lagi suka buat benda tu sendiri. Sebab misal kata macam tengah-tengah malam kau nak makan, kau lapar, takkan kau nak pergi cari orang tu kan, mesti kau kena buat sendiri. Jadi benda tu aku lagi prefer sebenarnya, aku lagi suka yang aku boleh buat sendiri lah. Tapi tak apalah, tu pun pendapat masing-masing kan, tak boleh nak kata apa. Tapi tak apa, Lokman lepas ni kita jumpa dia, kita biarkan dia seorang yang layan dia. Kalau dia kat rumah raja, kau berjangkit nanti. Ambil feel macam tu je lah, nak jadi raja sehari belum sempat lagi. Tak apa Man, nanti ada tu, boleh tak lama lagi. Lepas PKP boleh kan? Itulah. Calon dah ada kan?
Calon dah ada dah. Calon dah ada, cuma tak tahu nak pilih mana satu. Ramai. Okay. Okay, next. Ramai Next saya ni. peminat Luqman ni. Antara salah satunya, okey tak apalah. Aku malah nak cakap pasal benda tu sebab dia takut lagi tajuk pula. Itulah. Kita pergi kepada yang meyakinkan tu. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua lah. Soalan yang kedua ni lebih kepada macam mana cara korang nak meyakinkan family untuk bagi korang pelepasan lah. Bukan pelepasan untuk bebas kat luar sana macam burung terbang sana sini tu. Maksudnya untuk korang berdikari lah, untuk korang hidup sendiri, untuk korang cari kerja, cari duit sendiri kan. Okay. First kali aku cerita pasal kalau aku punya cara aku aku lebih bagi macam tunjukkan kepada parents aku pasal pendedahan. Tak ada orang buta ni lah, aku tunjukkan dia orang mana yang lagi senior pada aku, yang dah contohnya yang dah kahwin, yang dah ada anak kan, yang boleh hantar anak pergi sekolah macam mana. Bahkan ada satu video baru-baru, taklah baru-baru ni, setahun lepas kot, yang apa nama budak kecil tu tayang bawa bawa mak bapak dia pergi sekolah tu, yang dia tunjukkan bapak ni kantin, bapak ni kelas. Itu Awal tahun memang ni tu. hati. Ni dah jasa. Apa nama dia tu, aku lupa lah. Hmm. Darjah 1 kan. Ya, betul. Betul. Itu adalah salah satu contoh lah juga kan. Untuk dia orang meyakinkan. Jadi kalau aku sendiri, aku bukan bagikan dia orang pendedahan, tunjukkan dia orang macam mana orang buta ni. Sebab sebelum ni pun dia orang tak tahu apa-apa, aku sendiri pun tak tahu. Jadi itu yang jadinya macam tu lah. Jadi bila dah ada, bila dia orang dah tahu benda tu, InsyaAllah dia orang boleh lepaskan kita slow-slow lah. Mungkin tak semua juga, tapi adalah orang kata kebebasan untuk bergerak tu kan, untuk cari duit, untuk kerja ya. Sebab kita sendiri pun ada keinginan kita nak beli barang tu, nak beli barang ni, apa yang kau minat kan. Kau minat vape ke, kan, kau minat bawa kereta ke, tapi bawa kereta memang tak boleh lah kan. Boleh beli kereta lah, tapi tak boleh bawa. Ya, beli kereta tu boleh, cuma nak bawa tu lah. Kita kena ada, Tak ada nak pandu, kau bawa people kat bahu. Tapi kalau nak ada driver lah. nak beli lori, nak bawa, nak bagi Kai bawa, boleh lah. Okay Kai? Itulah tu. Semua boleh. Kai rasa tak ada masalah tu. Tapi jangan overload je lah. Ya, betul. Yang lebih muatan lah, betul. Alright, okay. Aku pun tak nak banyak cakap dah. Aku pun tak tahu dah apa aku nak cakap. Kita teruskan kepada member kita. Okay, silakan Kai Lori. Macam mana Kai? Cara kau nak meyakinkan family kau? Senang kau tak nak cakap. Awak bagi aku terus. Bagus banget. Oh iya ke? Tak ada, okay. Macam nak katakan meyakinkan ni, aku buat benda ni macam ni dengan cara tak sengaja. Sebab aku didedahkan dengan CBR, Center Based Rehabilitation. Aku dengan CBR dekat Negeri Sembilan ni. Dan cikgu tu lah yang bawa aku masuk dalam orang buta ni. Dia tunjuk aku jumpa orang buta ni bergerak, macam mana orang buta ni guna handphone, macam mana orang buta ni kahwin. Tak adalah. Dia tunjuk aja orang buta. Orang buta kahwin Ada kelainan tak, ke? orang buta tu ada kahwin juga. Dia pun berkahwin macam normal biasa. Dia tak kata lah orang buta ni di bawah tempurung. Dunia dia gelap ke. Tak. Kata orang buta ni sebenarnya dia same macam orang normal. Dan kau kena cari tempat yang betul, channel yang betul. Macam channel Petri Gelap ni yang menunjukkan macam mana orang buta ni sebenarnya. Channel dia tu. Kena betul. Kalau kau salah channel, lain lah yang kau dapat. Kau pergi channel lain benda lain yang kau dapat. Macam tu lah sebenarnya. Macam aku dapat daripada CBR tu, dan orang tu pun yang cikgu tu, Cikgu Azmi Abdullah, yang cikgu dalam CBR tu, dia yang bawa aku ke tunjuk macam mana benda-benda ni berlaku. Dan dia juga yang bawa aku pergi ke pusat latihan semua. Dan di situ lah. Cikgu tu dia celik ke OKU juga? Cikgu tu celik. Dia pergi rumah ke rumah untuk mengajar. Mengajar macam mana orang buta ni guna braille, guna tongkat, mengurut. Bagus
antara benda-benda yang diajar lah untuk benda yang bersesuaian dengan kita untuk kita berdikari. Kalau ada masa dia ajar kita masak semua. Tapi untuk more efektif, macam mana yang okey, yang still boleh belajar, dia hantarlah pergi ke center. Macam itulah apa yang cikgu tunjuk. Dan aku pun lepas aku jumpa benda-benda tu semua, aku macam, kau janganlah kau pergi, lepas tu kau diam-diam, kau simpan kau seorang. Kau kena cerita dengan keluarga kau. Dan kau tunjukkan, kau kata lah yang orang buta ni boleh guna handphone. Kau try lah minta nak beli handphone. Guna duit kau sendirilah, kau janganlah minta duit mak bapak kau. Kau guna duit sendiri. Kata nak beli handphone, orang buta boleh guna handphone, kau cakap. Katalah kau tahu macam mana ni kan, dan kau discover sendiri benda tu. Bila kau ada benda dan kau boleh discover, kalau kau tak ada apa-apa, kau tak tahu, tak ada guna juga. So aku channel ni sangat penting lah. Untuk kau tahu satu-satu dan kau pergi benda tu. Kau just tahu untuk surface dia dah cukup. Dan lebih-lebih tu kau discover sendiri. Kalau kata kau nak discover apa, kalau kau tak tahu apa-apa, okay, kau start mencari benda-benda ni. Kena yakin kan ada info. So info-info ni bagi aku kesedaran pun sangat kurang. Dan benda-benda macam ni lah yang orang tak tahu apa dia. Ya, betul. Pendedahan ni kurang. Satu benda lagi, pendedahan kurang. Satu benda-benda ni macam mana cakap, yang untuk OKU lah, aku tak nak skop kecil untuk OKU Penglihatan. Untuk OKU lain juga, kalau korang ada saudara mara yang OKU, patutnya kau tak boleh kurungkan dia dalam rumah. Kau kena bawa dia keluar. Bila bawa dia keluar, memanglah ada macam setengah orang akan malu benda-benda ni. Tapi once kau bawa dia keluar, orang akan nampak mana orang yang dia tahu pasal pendedahan ni semua, dia akan bagi tahu kau yang benda ni macam mana dia punya cara dia. Contohlah macam autism. Bila parents ada anak autism, dia bawa keluar anak autism, macam dia tak boleh nak handle. Tiba-tiba dalam komuniti dia ada orang yang tahu pasal autism ni, dia boleh bagi tahu yang family yang ada anak autism tu channel ke mana yang dia nak kena pergi, apa yang perlu buat, next step apa semua untuk pulihkan anak dia. Same goes to blind. Macam mana bila kalau kau kurung anak kau dalam rumah, kau tak bawa dia keluar, macam mana kau nak tahu channel sesuai untuk anak kau pergi mana? Contoh kau bawa anak kau keluar, tiba dalam sekitar kampung kau atau kau yang daerah, jumpa dengan orang, itu kau cara bawa kau salah. Ada orang yang tahu, orang akan tegur kau. Cara kau bawa pelan tu salah. Benda tu sangat penting. Kalau kau kurung dia, memang tak ada function lah. Kau memang tak, betul. No point lah. So apa hal kau kena dedahkan sebagai family ke apa ke, orang terdekat, kawan-kawan pun sama. Kalau tahu member kau dah problem, ada masalah kudung ke, jadi OKU ni dah drop, kau kena bawa dia keluar. Jangan bagi dia termurung dalam rumah tu seorang-seorang. Walaupun kau tak tahu apa-apa, kau bawa dia, bagi dia happy apa semua. Just pendedahan lah. That's the main point lah bagi aku. Tak ada benda tak ada guna. Okay. Aku suka pendapat kau. Memang baik cara tu. Macam mana yang kau fikirkan tu. Betul. Panjang macam lori. Okey, teruskan. Panjang. Ya. Tapi banyak muatan dia. Banyak. Muatan dia banyak. Itu rasanya lebih daripada 5 tan. Lebih 5 tan Okey. Trailer. Tayar tu. 16. Okey, dah melalui SP kan. Next. Kita Okey. Okey, kita teruskan kepada member kedua kita. Macam mana Pak An, pendapat kau ataupun cara kau untuk meyakinkan family untuk bagi kau pelepasan lah untuk berdikari kat luar? Macam kalau aku nak tambah sikit lah dekat Kai punya point tadi kan. Kalau seorang ibu bapa lah, pasangan ibu bapa kan, sepasang ibu bapa yang ada anak OKU, tak kisahlah anak tu OKU apa, kalau korang bawa keluar anak OKU tu, korang rasa orang luar akan pandang hina kat kau ke, atau orang pandang tinggi kat kau sebab kau mempunyai seorang anak OKU dan kau mampu membesarkan anak OKU? Cuba korang fikirkan kembali. Okay, back to the soalan tadi. Kalau untuk aku lah kan, aku nak yakinkan mak aku tu
agak susah lah. Sebab mungkin mak aku dia boleh lepaskan, tapi dia macam tak nak lah. Dia still masih lagi risau kan. Sebab itulah aku pun rasa bersalah lah kan kalau aku pergi tanpa kebenaran dia. Jadi aku kena yakinkan dia dengan cara slowly lah. Kiranya aku meyakinkan mak aku dengan memberitahu kepada mak aku yang yalah, mak aku adalah ibu tunggal. Jadi aku beritahu dekat dia yang kalau mama dah tak ada nanti, siapa yang nak jaga kita orang dua? So memang benda tu harus dicakap lah, walaupun agak pedih kan. Tapi mak aku faham. Mak aku seorang yang memahami. Waktu tu dia bukannya take effect dalam kalau aku bagi tahu benda tu, okay, terus 5 saat lepas dia dengar kata dia tu kau faham. Tak, dia orang perlukan masa untuk memahami benda ni. Jadi kalau korang ni adalah seorang anak OKU yang overprotective di rumah, dan melihat video YouTube ini, at least korang ada phone lah kan, obviously. So korang kena yakinkan korang punya parents kan. Cakap dekat parents korang yang actually nak keluar lah dari rumah ni, nak pergi explore, nak belajar, nak dapat kerja yang baik, nak kahwin, nak dapat anak, nak dapat cucu, kena bagi tahu kat diorang. Dan kalau diorang tak bagi, korang kena bagi tahulah perkataan yang ayat yang aku guna dekat aku punya mak aku, iaitu sampai bila mak ayah boleh jaga. Sebab diorang takkan hidup selama-lamanya. Okay, mungkin dia kata tak apa, selagi boleh hidup boleh jaga, tapi kita tak tahu esok lusa mungkin dia boleh tak ada kan. Sebab ini adalah kuasa Allah kan, kita tak tahu. So sebab memang ada banyak lah. Sebab aku tahu memang ada yang umur dalam 25 lebih baru keluar pergi ke pusat pemulihan, dan dia merupakan born blind. So memang itu agak sadih lah kan. Lagi-lagi kalau let's say lah kan, overprotective, contoh lah kalau dia ada diabetes dan dia cucuk insulin, dan hanya mak dia je yang bercucuk, dan kalau dia keluar ke rumah ke ataupun mak dia tak ada, siapa yang nak tolong cucuk? So dia memang kena berdegari. Yang diabetes tu kau memang mengalami ke apa? Yalah, memang diabetes lah. Sebab kau tak panggil aku Pak insulin. Okay, teruskan. Macam dia minta, kita boleh usulkan benda-benda ni. Terima kasihlah Pak Anpah kerana memberi pandangan yang agak baik juga. Agak baik, okay. Kerana dengan nasihat-nasihat dia tu, aku rasa boleh diguna pakai untuk orang-orang di luar sana yang OKU lah, apa-apa saja OKU. Okay, apa pun kita teruskan dengan member kita yang terakhir. Okay, Saudara Lokman, silakan. Sebelum aku masuk pada poin topik yang kita nak bincang kan, aku nak sentuh sikit lah pasal yang Pak An kata insulin tadi itulah aku pun terkejut, tak sangka Pak An ni ada diabetes kan. Aku ingatkan peha je, rupanya sampai ke betis dia pergi jadi aku agak terkilan juga dengan cerita tu. Okay, walaupun dah lama kenal Pak An kan. Dan satu lagi yang pasal Kai tadi, aku perasan dah 2 kali agaknya dia dah melangkaui topik kot, sebab dia dah cerita terlebih dahulu pasal channel-channel kan. Sepatutnya tapi tak apa, mungkin dia excited kan nak bercerita. Betul. Tak apa, kita maafkan. Tak apa, orang kata itulah, dia kadang mungkin pick up dia terlampau laju sampai tempat nak tarik handbrake, tu yang sampai. Okey, aku ganti Amir. Risau, aku ganti Amir. Amir tak ada ini, aku ganti lah. Itulah. Okey, balik pada poin kita. Kalau korang tanya macam mana cara untuk meyakinkan family kan, aku rasa cara yang paling sesuai lah. Sebab aku pun pakai cara ni, dia lebih kepada kena cari
maklumat ilmu pengetahuan lah untuk satu-satu perkara tu kan. Contoh macam aku blind. Masa aku blind, sebelum aku blind tu memang aku tak tahu apa-apa langsung pasal dunia blind. Jadi bila dah jadi blind ni kena mencarilah apa yang perlu dibuat kan. Sebab memang kebanyakannya kalau yang adopt blind ni, kalau aku perasan yang adopt blind ni lah yang kebanyakannya akan dapat overprotective kan. Sebab diorang pengetahuan mengenai dunia blind ni zero macam aku kan. Tapi alhamdulillah lah family aku berusaha cari maklumat, tapi belum masuk pada channel-channel yang nak diceritakan. Cari maklumat mana apa benda yang aku perlu buat. Jadi dari situ banyak benda lah yang kita kena explore kan. Family lah main peranan penting, support kan. Bila dah contoh aku kan, baru-baru aku tak nampak, aku tak tahu mana nak pergi nak buat apa yang aku boleh buat. Aku rasa macam bila dah tak nampak ni, macam aku ni macam dah tak boleh nak buat apa lah, dah lumpuh. Kira tu lumpuh. Tak, maksud aku lumpuh. Tak, maksud aku bila dah tak nampak ni aku tak tahu nak buat apa. Yelah, dalam kepala otak aku masa tu semua benda yang kita nak buat kena pakai mata kan. Contoh kalau nak main tali skipping pun nak kena pakai mata. Masa tu lah aku rasa kan. Tapi sebenarnya boleh ke kalau tutup mata kan. Sebab tali skipping tu lebih kepada pakai tangan lah. Tu nak minta maaf lah, ada background music tu. Sedar tak apa. Itulah macam mana. Jalan. Okay. Jadi orang kata main point yang aku cuba ke tengah cuba guna kata betul kau Man. Itulah. Okay, sekarang dah clear. Main point yang aku cuba ketengahkan, kena carilah ilmu pengetahuan mengenai satu-satu OKU tu kan, kalau macam mana kita nak survive kan. Jadi untuk aku yang itulah yang paling penting kan, nak kena tahulah kita buat apa-apa pun kalau tak tahu susah kan. Kadang-kadang tu kita buat benda sama dengan orang tapi beza hasilnya bila orang tu tahu apa yang dia buat daripada yang kita tak tahu apa-apa cuma ikut apa yang orang buat kan. Jadi pengetahuan tu penting lah pada aku. Aku rasa tu je lah kot sebelum aku masuk ke topik lain ni. Okay Man, sangat bernas di situ dia punya pendapat dia. Walaupun belakang ada background tak apa kita abaikan. Okay, kita teruskan kepada kita punya soalan kita yang terakhir. Soalan kita yang terakhir ni merupakan adalah saluran ataupun channel yang macam mana Kai dah cakap tadi kan. Tapi tak apa, kita teruskan juga pada soalan ni. Okay, apakah saluran yang korang lalui lah, maksudnya korang pergilah untuk tahu lebih lanjut pasal sesuatu OKU lah, tak kisah OKU apa. Okay, contoh macam aku sendiri saluran aku first masa aku form 1 aku dah masuk sekolah khas lah, maksudnya sekolah untuk cacat penglihatan lah yang berada di Setapak. Okay, di sana macam-macam lah yang benda yang aku tak pernah tahu, contoh macam braille ke, sukan goalball ke, main pingpong ke kan. Lepas tu mana yang untuk low vision ni ada CCTV ke apa kan. Okay. CCTV dia namanya CCTV sebab benda tu CCTV tu kau pandang dekat skrin tu dia macam desktop satu, lepas tu kat bawah dia ada ruang untuk kau letakkan macam apa-apa lah, buku ke apa ke. Lepas tu dekat situ skrin tu kau boleh zoom sejauh mana yang kau nak sampai skrin tu boleh penuh dengan satu huruf je. Okay. Ingatkan CCTV yang dekat rumah tu. Kan. Tetapi dia tak pakai CCTV jugalah, tapi tak tahu apa nama sebenar dia. Okay, tak apa, aku tak nak lagi tajuk sebab tu dah lain dah tu. Okay. Okay, pasal sekolah tu ialah macam cakap tadi, kat situ ada pendedahan banyak lah. Antaranya baru aku tahu kategori B1, B2, B3 dan family aku pun sendiri
pergi interview cikgu-cikgu kat sana, macam mana diorang ni survive, macam mana diorang ni Makan. diorang ni yelah makan, Kena makan. macam mana diorang tukar baju, pakai baju, gosok baju, semua benda lah kan. Lepas tu cikgu ni pun dia ada cerita juga pasal budak-budak yang dah habis sekolah, pasal ada yang main muzik yang dah berjaya, yang main sukan. Kat situ dari semasa ke semasa family aku mula faham dan mereka lama-lama lama-lama mereka biasalah dengan benda ni. Dan alhamdulillah sekarang aku mendapatlah, orang kata apa aku nak, bukanlah kebebasan boleh bergerak ke mana-mana, tapi bolehlah aku untuk cari nafkah tu belum lah, sebab aku belum kahwin kan, untuk cari duit sendiri. Nak beli handphone ke, rasa aku dah ulang dah benda ni tadi, tapi tak apalah. Aku dah makin merapu dah ni. Mungkin sebab aku gugup, aku nervous lagi kot. Okay, tak apalah, kita bagi member kita seterusnya yang panjang dan besar. Kita silakan Kak Lori. Macam aku macam kan dah cerita tadi, so tak cerita lah kan? Ke macam mana? Ada tempat lain lagi tak yang kau belum cerita? Macam tak tahu sebenarnya benda-benda ni, yang saluran-saluran ni, yang TBR tu macam mana aku cakap tadi lah, dia macam PDK, pemulihan semua. Dan bagi aku sebenarnya overprotective parent ni, kalau aku nak ulang balik lah, sebenarnya sebagai insan kerdil dalam OKU ni, patutnya korang kena keluar daripada rumah korang sendiri. Bunyi dia macam pelik tau, kau kan lari rumah, tapi sebenarnya kau keluar kau duduk asing daripada family korang. Jangan duduk bawah dia orang. Kalau kau duduk dengan dia orang, jangan duduk bawah kecil, jangan duduk dengan dia orang. Kalau kau duduk dengan dia orang, korang akan terikat dengan dia orang, dan dia orang akan perhatikan kau 24 hours. So macam kalau kau pergi keluar daripada rumah tu, kau akan discover macam-macam benda yang kau tak pernah buat, kau akan buat. Macam betul. Ada contoh satu lagi macam ni. Ada macam aku ada contoh seorang OKU physical member aku. Aku pernah lah duduk rumah dia, macam aku ambil ilham daripada dia pun ada juga. Jadi cerita aku macam dia daripada seorang pegawai bank, dan suddenly kaki dia lumpuh dan dia wheelchair sekarang. Wheelchair. Apa yang dia buat, dan tentu dia dah kahwin lah. Apa yang dia buat, dia cari rumah lain yang jauh daripada family dia orang. Macam sebelum ni dia duduk Kopilah dekat dengan family dia. So dia dengan inisiatif sendiri, dia pindah ke Seremban, dia beli rumah baru dan dia duduk kat situ. Dan dia modify rumah tu biar accessible dengan dia sendiri. Dan dia dan dia berdikari sendirilah. Itu satu cara yang dia buat. Itu memang dan aku gila babi inspiring tu. Betul lah tu. Aku pun first time dengar ni. Okay. Sebenarnya benda tu sangat berguna tau. Macam mana korang sendiri, mana OKU lain, kalau kau still duduk dengan family korang akan berada di takuk yang sama tau. Korang tak menjelajah ke dunia luar dan kau tak tahu apa benda yang korang boleh buat. Contoh lah, macam apa yang jadi dekat dia tu, yang bila dia pindah ke rumah baru dan dia beli rumah baru, rumah tu tak accessible untuk dia boleh jadikan accessible. Dia buatkan ramp kat rumah tu, macam mana dapur yang tinggi dia rendahkan biar sesuai untuk dia untuk masak. Dia benda tu automatik dia generate sendiri, dia fikir. Macam mana rumah ada katil kan, katil dia buang, dia sebab dia kursi roda, takkan dia nak baring atas katil tak sampai. Dia letak tilam kat bawah dan dia buat semua benda tu dengan sendiri. Same to us, blind. Kalau kau keluar daripada rumah kau cari rumah sendiri, kau akan tahulah macam mana nak survive sendiri. Itulah katakannya. Dia macam sebenarnya saluran yang Kai gunakan ni adalah menggunakan otak dan akal fikiran yang diberikan lah kan. Betul. Kayaknya rasakan diri kau sendiri lah. Kau janganlah kau jangan kau tadi kau nak berubah. Kau nak berubah.
kau tak boleh harap kawan lain juga. Kau kena Hmm. keluar daripada kelompok kau. Kau kena macam mana, macam contoh aku yang dah kahwin ni. Sebenarnya aku tak boleh duduk di antara family dia dan family aku. Aku duduk tengah-tengah. Supaya aku tak mengharapkan mana-mana. Tapi kau jangan lupakan dia orang. Tapi sekarang kau kat mana? Sekarang ni PKP aku duduk kat Negeri Sembilan. Tapi Kai kan, tapi nak tanya lah aku- Kai kan. Ha? Adakah kau di overprotective oleh kau punya bini? Itu macam lain maksud itu. Operatif kat bini tu aku macam kita orang win-win situation. Apa yang dia nak dia dapat, apa aku nak aku dapat. Macam kita kena win-win situation lah benda tu. Itu je Masuk sebenarnya. anak-anak lah. Okay, tak apa. Teruskan. Masa dia tak faham. Tak adalah benda tu macam same je macam orang normal. Bukan nak cakap macam mana orang normal buat yang tu kita kena buat. Tapi berbeza dia kita tak nampak. Family kita takut kita sebab kita tak nampak tau. So macam mana kita kena keluar biar kita discover dan kita tunjuk kat orang. Macam mana kita masak apa semua tu. Takkanlah kau ada dekat rumah, kau nak masak, dia akan pandang dari jauh kau sebenarnya. Masa kau tak tahu, dia memerhati dengan korang tu blind. Tapi kalau kau duduk dekat luar, korang akan tersendirinya belajar macam mana nak masak. Sebab kau dah duduk seorang, kau tak nak buat apa. Benda tu lah sebenarnya membantu. Dah kau buluh, kau lapar, takkan kau tak tahu nak masak. Betul. Kalau kau tak ada masak, Walaupun kau akan hangit. fikir cara untuk beli barang. Walaupun hangit Rasa- macam mana pun. Ada tak hangit makan pun. Mula-mula tak apa. Takkan lama-lama kau akan masak hangit. Kau akan belajar, selalu Yelah, belajar. Anything, kau kena keluar daripada apa yang kau buat lah. Keluar daripada keselesaan kau sendiri. Karman kan? Baik. Kai punya orang kata penjelasan tu memang terang lagi bersuluh lah. Memang jelas. Memang aku suka pasal yang part dia cerita yang pasal yang satu yang orang wheelchair tu kan. Dia accessible, dia modify semua rumah dia. Aku rasa lepas ni pun aku nak buat macam tu lah. Kau nak Nice, kau nak tak apa tactile dekat rumah kau. Tak tahu, mungkin aku free kan aku tak letak tangga kat rumah. Mungkin tiang ke aku tak letak ke, mungkin tiang ada sensor ke. Tengoklah macam mana nanti aku terfikir macam nak buat kan. Okay, tak apa. Kita teruskan dengan member kita yang kedua, saudara Pak An. Silakan Pak An. Okay, sebab aku nak jimatkan masa kan. So, pusat pemulihan untuk orang buta wujud sebenarnya. Okay. Dan ini untuk orang yang adult blind lah kiranya. Okay, ataupun yang dewasa lah kiranya kan. Kalau yang masih lagi muda ataupun masih budak-budak, ada tadika yang khas untuk blind. Dan juga untuk sekolah rendah pun ada. Masing-masing semua platform untuk orang yang buta daripada kecil pun ada. Jangan risau. Okay. So untuk aku punya ni adalah pusat pemulihan untuk yang dewasa lah kiranya di Penang, St. Nicholas. Jadi yang ini adalah untuk belajar mobility, belajar masak, belajar belajar untuk iron sekali lah kiranya. Dan kau juga dalam pada masa yang sama, kalau kau overprotective, kau terkurung kat dalam rumah, kau tak ada kawan-kawan, tapi bila kau masuk ke pusat pemulihan orang buta, kau akan dapat seorang kawan. Okay. Tapi kawan ni adalah a good thing and a bad thing lah kiranya, benda yang bagus dan tak bagus. Sebab kau dulu tak pandai bersosial dan sekarang ni kau kena bersosial. So nak tak nak kau kena belajar juga bersosial. Tapi jangan risau, kalau kawan-kawan kau tu supportive, dia akan ajar lah macam mana nak support, nak bersosial, nak bercakap semua, nak buat apa. Kalau kawan korang, kau kena pandai lah pilih kawan. Janganlah cari kawan yang macam Danish. Okay, lepas tu Macam aku. Okay, tak apa. Gurau. Nanti kita settle. Teruskan. lepas tu kalau aku dah lupa dah nak cakap apa. Pasal kawan, pilih kawan. Pilih kawan. Kiranya memang penting. Bersosial ni kiranya kita sebagai orang buta yang nak cakap kita ada kekurangan, kita perlukan seorang kawan yang mempunyai kekurangan seperti kita juga. Sebab
kalau tak ada orang lain boleh memahami anda, orang yang mempunyai masalah seperti anda boleh memahami anda. So sekarang ni start right now, walaupun sekarang tengah PKP, tapi cuba yakinkan dia orang dulu untuk lepas PKP ni Acik nak pergi pusat pemulihan. Acik juga Acik juga. Contoh, okay, kena cakap, okay, kalau diorang tak boleh nak lepaskan, okay, korang kena yakinkan menggunakan soalan kedua yang aku cakap tadi lah. Okay. Alright. Yeah. Danish, teruskan. Alright, okay. Penjelasan yang sangat ringkas dan cukup padat. Okay, tak pun buang masa, kita persilakan member kita yang terakhir. Okay, silakan Lokman. Saluran kau. Untuk saluran channel aku, Pantry Gelap. Itulah boleh juga kan. Siapa-siapa yang tak tahu, boleh komen kat bawah, tak tanya apa-apa kan. Jadi senang kita nak bagi tahu kan. Macam aku pernah cakap yang aku belajar kat Perak. Sana ada satu pusat pemulihan, nama dia MMB jugalah, dia still under MMB, cuma dia cawangan Kinta Valley. Jadi untuk pada aku, sana banyaklah dia bagi pendedahan kat aku. Sebab masa aku baru-baru tak nampak, aku memang tak tahu yang orang buta ni boleh main handphone. Aku pun tak tahu yang orang buta ni boleh main komputer. Alhamdulillah lepas aku pergi sana, banyak benda yang aku tahu. Orang buta pun boleh main bola. Tu yang sampai aku sondol gigi Fendi, dari Fendi. Okay. Jadi okey lah, maksudnya biasa lah tu kan. Orang kata belum nyondol tu biasalah. Dari international pun ada je kan, main bola standard lah tu kan. Betul. Jadi pada aku itu, untuk siapa-siapa yang adapt blind bolehlah cuba ke MMB Kinta Valley tu. Belajar banyak benda lah kat sana yang aku belajar untuk uruskan diri kan. Dan macam Pak An cakap tadi, sana boleh jumpa ramai kawan yang senasib dan mungkin lebih teruk daripada kita. Jadi yang tu memberi motivasi jugalah pada kita kan. Orang yang lebih teruk daripada kita pun boleh survive, boleh hidup, boleh berdikari apa semua. Takkan kita yang lagi okey daripada dia, kita nak terperap dia kat rumah kan. Kita nak duduk je kan. Jadi aku rasa itulah saluran pilihan aku. Sebab aku pun dah tak tahu apa lagi aku nak cakap. Jadi sampai situ dulu lah kot. Tanya Man, kau dah pulih belum Man? Kau dah pulih ke belum? Macam tak pulih lagi aku tengok. Dah. Alhamdulillah lah. Dah pulih lah. Walaupun macam Dennis cakap tadi kan, aku dah boleh beza lah antara terang dan gelap kan. Walaupun sekarang aku dalam pantry gelap, tapi penerangan yang korang bagi tu, alhamdulillah aku faham. Sebab dia sangat terang dan super high beam. Super high beam Okay. Apa? High beam Okay, terima kasih Man atas penjelasan tu. Alright. Okay, terima kasih atas semua penjelasan, semua pendapat. Okay, penjelasan dan pendapat tu semua memang aku rasa korang yang dekat luar sana, yang mana yang masih lagi, bukan nak cakap dikurung lah, yang masih lagi di overprotective, korang boleh guna pakai lah benda ni untuk korang apa orang kata, untuk korang dapat berdikari kat luar sana lah. Macam mana Kai cakap, macam mana Pak An cakap, Lokman cakap kan. Okay, aku rasa sampai sini saja. Masa pun memang sangat jealous pada kita. Apa pun aku ucapkan thank you kepada korang yang telah tengok video kita orang sampai habis. Kalau tak tengok sampai habis pun tak apa, jangan asalkan watch hour tu naik. Okay. Apa pun jangan lupa guys, subscribe, like dan share kita punya channel. Kalau ada apa-apa sebarang cadangan, korang boleh write down korang punya komen kat bawah. Dan jangan lupa tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video. Okay guys, aku rasa tak terlambat juga untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Jika kita orang ada salah dan silap, terkasar bahasa, terguris hati, harap dimaafkan lah ya. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye. Pantry gelap, bukan kongsi gelap. Gerak lo. Apa roja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.